Hai, Assalamualaikum geng. Welcome back. Jadi sebelum apa-apa geng siapa-siapa yang baru dekat sini bolehlah bantu aku dengan tekan button subscribe. Onkan sekali butang notification tu. Dan mana-mana yang dah subscribe tu aku nak ucapkan terima kasih. Alright geng, macam kita semua tahu yang persaingan Liga Domestik kita dah settle, yang mana game terakhir hari tu final Piala Malaysia. Dan juaranya pun kita dah tahu. So, kita akan move on pula dekat skuad kebangsaan, yang mana skuad negara kita akan menyertai kejohanan Piala AFF yang bermula kalau tak silap aku 20 Disember depan. FAM pun dah keluarkan senarai nama pemain yang akan menyertai latihan pusat yang bermula 29 November hari tu. Jadi bagi aku geng collab kali ni agak menarik dan ada kejutan lah. Yelah sebab 12 pemain utama yang selalu kita nampak memenuhi skuad kebangsaan tak dipanggil kali ni. Pemain seperti Corbin Ong, Matt Davis, Arif Aiman, Akia Rashid, Syafiq Ahmad, Azam Aziz dan ada beberapa pemain lain. Apa yang kita semua tahu, ada 11 pemain JDT yang terpaksa dilepaskan atas alasan urusan peribadi, komitmen keluarga dan faktor kecederaan. Tapi geng, still ada 2 pemain JDT yang menyertai latihan pusat kali ini, iaitu Safawi Rashid dan Ramadan Saifullah. Itu pun ada orang komplain kenapa 2 pemain ni dipanggil, tapi aku tak nak borak pasal tu. Sebab Kim Panggon lagi tahu apa yang dia nak. Jadi menarik untuk kita lihat agak-agaknya apa plan Kim Panggon untuk Piala AFF nanti. Jadi geng, jom kita tengok antara pemain-pemain yang dipanggil. Kita mula dulu dengan posisi penjaga gol. Jadi untuk penjaga gol, tak ada perubahan sangat lah sebab rata-ratanya pemain yang sama. Macam Shihan, Rahadi Azli dan Kalamullah. Cuma ada penambahan seorang lagi penjaga gol iaitu Azri Ghani. Kalau kita tengok antara senarai ni yang berkemungkinan menjadi penjaga gol utama maybe Shihan lah. Sebab yelah dia punya prestasi sangat baik dekat Kings Cup hari tu. Mungkin dia akan sekali lagi menggalas tugas sebagai penjaga gol utama skuad kebangsaan nanti. Next, untuk posisi pertahanan. Jadi untuk posisi pertahanan pun tak adalah banyak sangat perubahan. Kecuali 3 tonggak penting yang tak ada macam Matt Davis, Corbin Ong dan Syahrul Saad. Jadi dekat posisi pertahanan masih ada lagi lah pemain-pemain yang pernah mewakili skuad kebangsaan seperti Dion Kools, Kuzaimi PE, Dominic Tan dan ditambah beberapa pemain lain macam Syahrul Nazim, Azam Azmi, Quentin Cheng, Ruben Tiren dan Fazli Mazlan. Apa yang aku boleh cakap, dengan tak adanya key player, tugas yang berat lah untuk Dion Kools untuk dia lead dekat bahagian pertahanan tu nanti. Next, kita tengok pula posisi tengah. Macam kita semua tahu, dalam bola sepak, posisi yang sangat penting adalah posisi tengah. Yelah, kalau tengah tu tak berfungsi dengan baik, memang akan jahanam permainan sesebuah pasukan tu. So, kita boleh tengok dekat sini, posisi tengah ni lah yang paling banyak perubahan daripada segi pemain. Ramai muka-muka baru yang dipanggil macam Stuart Wilkin, Alif Haikal, Syahmi Izwan dan David Rowley. Untuk pengetahuan korang mereka ni adalah pemain yang belum pernah beraksi bersama skuad kebangsaan. Tapi tak perlu risau sebab ialah ada beberapa pemain yang sebelum ni pernah beraksi bersama skuad kebangsaan dipanggil semula. Macam Nur Hakim Hassan, Faiz Nasir, Kogilis Warren. Jadi geng, menarik untuk kita lihat pemain mana yang akan mengemudi bahagian tengah tu nanti. Alright geng, walaupun ramai muka baru dekat posisi tengah tu, tapi Coach Kim still kekalkan pemain yang berpengalaman macam Brandon Gunn dan ada juga Muhairi Ajmal. So dekat sini tugas yang berat menanti coach untuk dia bentuk bahagian tengah yang cukup mantap. Kena ingat kalau tengah tak hidup memang susah lah nak cari gol nanti. Alright, next kita tengok pula posisi serangan. Jadi, apa yang menarik dekat sini? Coach Kim memanggil 2 pemain naturalisasi iaitu Sergio Aguero dan Litak. Walaupun macam kita tahu, 2 pemain ni tak adalah banyak sangat bermain dalam kelab untuk musim ni. Tapi mungkin Coach Kim nak test 2 pemain ni lah kot kan? Yelah, dah halang-halang dinaturalisasikan. Jadi, Coach Kim nak tengok lah boleh go ke tak boleh go 2 pemain ni. Harap-harapnya jangan jadi macam dia pola sudah.
Tapi geng, apa yang menarik perhatian aku, pemain muda KL City, Hakimi Azim juga terpilih. Bagi aku, bagus jugalah Hakimi ni dipanggil. Yelah, dia ni ada potensi yang cukup besar untuk menjadi seorang penyerang yang baik. Yelah, dengan fizikal dia yang mantap lagi kan. Cuma itulah, dia ni perlu dapatkan minit permainan yang banyak untuk polishkan lagi corak permainan dia. Dan untuk pemain lain masih dikekalkan lah, walaupun kita tahu 3 pemain penting tak ada macam Arif Aiman, Syafiq Ahmad dan Akia Rashid. Jadi nak tak nak, Darren Lock, Safawi Rashid, Ramadan Saifullah dan Faisal Halim kena buat yang terbaik nanti bersama skuad kebangsaan. Untuk pemain-pemain lain, buktikan dekat coach yang sememangnya korang memang layak bermain bersama skuad kebangsaan. Dan kita tunggulah nanti 23 pemain mana yang akan terpilih ke Piala AFF nanti. Kesimpulannya geng, bagus juga coach panggil pemain-pemain baru ni. Yelah, kita dapat besarkan lagi pool pemain. Lagi-lagi kita nak main dekat Piala Asia kan nanti. Jadi kena ada kelompok pemain yang besar. Jadi prediction aku untuk Piala AFF tahun ni, aku tak terlalu mengharap. Cukup sampai semifinal pun dah okey. Yang paling penting pencapaian tahun ni biarlah lagi bagus berbanding edisi sebelum ni. Alright lah geng, aku rasa setakat ni je video aku. Kalau korang ada apa-apa pendapat, korang boleh tinggalkan dekat bahagian komen. Dan macam biasa, support aku, like, subscribe, onkan notification. Kita jumpa dekat next video geng. Assalamualaikum. Ciao.